Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to you. So hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam lab exercise number 5. So hari ini saya akan kongsikan dengan you all bagaimana kita nak mengeluarkan output daripada kita punya analisis ke data yang kita ada lah, maklumat yang kita ada, and then kita akan buat output dia lah. Okay, output bagi GIS ni, okay, dalam GIS ada banyak output, jenis output lah. Tapi yang main dia adalah peta lah, map atau peta. Okay, map ni boleh jadi bentuk hard copy ataupun soft copy, ataupun boleh jadi yang lain-lain lah, seperti online ke, kalau jadi VR ke, IR ke kan. Okay, so banyak jenis lah hasil output. Cuma yang kali ni kita akan fokus kepada menghasilkan map dalam bentuk hard copy lah. Kita akan menghasilkan map yang kita akan boleh print kemudian. Alright, so you all perlu buka balik data you all. Okay, dan data yang kita dah pernah buat sebelum ni, semua all data-data yang ada. Kalau tengok, kita ada banyak data buffer, centroid dan sebagainya, straight line. Okay, kita off dulu. Kita buka dulu OpenStreetMap. Jadi kita buka semua data kita. Okay, untuk buat kita punya map ni, first sekali kita klik dekat project and then kita pilih new print layout. Okay, dia akan keluar print layout title ni. Cuba you all tuliskan nama map yang kita akan buat lah, nama project. So dalam case ni kita nak buat map UTM, so letaklah map UTM. Alright, saya dah buat dulu. Okay, boleh buat letak nama peta UTM. Okay, so dia akan keluar dia punya layout dia, ataupun kertas putih lah yang kita akan jadi sebagai kita punya peta kita. Okay, first sekali kita tukar dulu dia punya setting dia, page setup. Okay, setup kita pastikan mula-mula A4 atau A3 lah. So dalam case untuk lab kali ni kita gunakan A4, tapi biasanya kebiasaannya peta-peta dalam bentuk A0, A1 yang kita akan print nampak besar lah. Alright, so untuk kita punya lab kita just pilih A4 dan pilih landscape lah. Dan margin ni dia punya tepi ni lah maximum margin yang dia akan detect. Okay, ini adalah paparan dia. Dah lepas tukar setting dia A4, kita tengok dulu. Okay, di sini ada zoom. Kita akan zoom ke dalam kita punya pelan kita. Ni zoom out, and then kita satu-satu, maksudnya betul-betul ikut ukuran. Okay, ataupun kita nak zoom extend, ataupun kita nak refresh lah. Okay, itu yang toolbox untuk ni adalah toolbox dia lah pertama. Yang kedua kita ada yang ni, untuk kita lock atau unlock ataupun nak groupkan kita punya item-item dalam ni. Yang sebelah sini kita nak manage kita punya ni lah, pergerakan item yang kita akan masukkan. Ini kita nak zoom ke dalam. Okay, ini adalah kita nak select ataupun move nanti. And then yang ni kita nak masukkan punya peta, move item kita. Okay, ini index node. Yang ini pula adalah add map. Kita nak add map 3D, gambar, label, legend, scale, north arrow, masukkan objek-objek lain dan lain-lain lah. Okay, so di sebelah sini kita ada tab item dan undo history. Kita nanti bila kita masukkan banyak-banyak item, dia akan banyak tambahan lagi lah. So kita ada layout kita untuk peta ni, then item property dia apa benda, and then guide dan atlas. So item ni masih kosong sebab tak ada apa-apa lagi. So apa-apa layer ataupun item kita masukkan kat sini lah. Okay, first kali kita masukkan adalah kita pilih ni, add a new map to the layout. Kita masukkan, dan dia akan keluarkan peta yang telah kita buka dalam QGIS tadi. Okay, ini dia. Alright, ini data yang dalam QGIS kita buka. Dan kalau kita tutup, contoh macam OpenStreetMap, kita tutup, nanti dia akan render. Ataupun kita boleh klik dekat sini, item property, kita refresh ataupun update, dia akan buang lah data yang tak ada. Ok, itu yang pertama. So ini adalah map yang kita akan gunakan untuk jadikan kita punya peta. Ok, yang kedua kita masukkan label. Kita nak masukkan nama peta kita, tajuk peta.
title peta kan. So kita letak macam ni lebih kurang. So kita tengok dia akan keluar kat sini lah, kat item property dia akan keluarkan lorem ipsum. Itu dia punya default lah, kita boleh tukar. Okay, peta University Teknologi Malaysia. Okay, kita akan tukar. And then kalau kita nak tukar, kita boleh tukar dia punya font dan warna dan sebagainya lah, kita boleh tukar. Okay, mari kita tukar font. Okay, dia punya ni kita boleh tukar sampai 72 besar. So saya ambil 48 saja. Dan boleh tukar yang lain-lain lah, jenis-jenis perkataan yang sesuai, yang kena dengan mata you all lah. Alright, so contoh saya ambil ni, oh tak berapa kena. Kena kecilkan sikit lagi ke 36. Oh, masih tak masuk. Okay, kita cuba lagi. Ataupun kita tukar yang lain. Okay, kalau nak kita tengok nanti di tepi kiri, kita letak center dan juga middle supaya dia berada di tengah-tengah lah, center line kan. So nampak lebih cantik lah. So kita boleh tukar lagi. Oh tak nampak. Okay, saya cuba tukar. Okay, boleh. Alright, ni mungkin nampak lebih ni lah, lebih catchy lah. Alright, so itu yang kedua. Okay, untuk kita tengok sini, kita ada item dia. Kita masukkan dua tadi, so map dan juga peta. So map ni kita boleh ubah lah dia punya ni, dia punya properties dia. Dia main properties ni, kalau kita nak back, set, extend, view current map. Okay, kalau kita klik ni, tengok dia apa jadi, tak ada jadi apa-apa. Okay, yang ni untuk set map scale. Okay, ataupun kita nak set main canvas. Dia ada banyak lah, you boleh try semua benda ni. Okay, saya nak tutup yang laluan apa ni, elektrik ni, sebab ini yang kita buat sendiri kan. Ini kita tutup centroid, kita tutup buffer, centroid, buffer, tinggalkan jalan, bangunan utama dan bangunan yang asal, peta yang asal lah. So kalau kat sini, kalau dia tak load sendiri, kita perlu klik dekat refresh ni lah, ataupun update. Okay, dia akan keluarkan map yang kita dah select, feature yang kita dah select sahaja. Okay, so kemudian kita masukkan title dah, kita masukkan legend. So legend ni adalah petunjuk lah bagi apa yang kita ada dalam ni. Okay, kalau tengok banyak lah. So kita boleh ubah title dia kat sini, petunjuk. Itu legend lah, petunjuk bagi peta. Kita boleh resize dia, and then kita auto update. Kalau tengok sini ada data-data yang data-data yang tak ada kan? Tapi data yang tak ditunjukkan dalam peta tapi ada dalam petunjuk. So kita kena pilih yang current ni je lah. Only show item inside link map. Kita boleh rearrange balik, so nampak lagi cantik lah. Okay, and then kita boleh ubah lagi font dan tag formatting. Macam kita nak kecilkan sikit. Okay, kita boleh kecilkan. Okay, semua kita boleh kecilkan lah perkataan dia supaya matching dalam kita punya map. Okay, itu 3 elemen peta yang dah utama yang ada, iaitu tajuk, and then data dia tu sendiri, petunjuk. So lepas tu kita boleh masukkan juga north arrow, maksudnya arah utara lah. So biasanya arah utara kita letakkan area sini. So kalau tengok dia kalau tengok ni, kalau kita besarkan, nampak dia ke kiri kan, dia sangat tak center kan, tak apa-apa, nak cantik lah. So kita boleh resize dia. Placement dia adalah di middle lah, tu tengah-tengah. So lebih cantik lah di pandangan mata kan. Okay, kemudian kalau you nak tukar nak tukar dia punya north arrow tu yang lain-lain, boleh klik so boleh klik dekat mana, this one, bawah ni. Okay, search directories ni ada beberapa lah contoh yang lain. So boleh pilih arah utara yang sesuai dengan mata you all ataupun dengan kreativiti you all lah.
Dan saya mungkin suka yang ni. And then mungkin kita boleh tukar color dia kepada color biru mungkin. Ke arah hitam so hijau ke ataupun biru lah, color biru. Okey, so selesai untuk north arrow. Dan kita dah ada 4-5 peta yang kita masukkan. So seterusnya boleh masukkan juga skala. So skala ni yang dibenarkan hanya ni lah, bar scale je lah. So maksudnya di atas peta adalah ni adalah jarak dia adalah 500, ini adalah 1000 meter. Okay, so boleh ubah juga dia punya style dia tu, single box, double box. Tengok dia double box macam ni. And then line tick middle, bentuk dia macam ni. Okay, ikut keperluan lah, ataupun nak tukar numbering pun boleh. Terus letak macam ni kan. So 1 nisbah 27. Tapi tak cantik lah kan? Tak nampak menarik lah. So boleh pilih. Saya suka double box. So kita biarkan kat situ. And then 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 elemen. So kalau nak cantikkan lagi peta, kita boleh masukkan juga box ni. Mana box? This one. Edge shape. Tu boleh masukkan triangle, rectangle. So biasanya kita ada frame lah untuk peta kita. Okey, kita letak frame. Cuma perasan dia frame ni kat atas. So ini adalah rectangle ni, dia boleh drag ke bawah. Okey, so dia akan nampak macam ni lah. Cantik. So kita nak satu lagi frame dekat tepi sini, kita boleh masukkan untuk lebih cantik. Okey, dan kita pilih dan drag ke bawah juga. Okey, nampak lebih cantik kan susunan dia. Okey, susun. And then kalau you nak tambah-tambahan macam you ada nak masukkan gambar, contoh macam logo kan. Okay, kita pilih select sini. And then kita pergi kat sini item property, you select dia punya tempat dia kat mana. So kita nak cari logo Fabu, contohlah kan. Okay, kita ada logo Fabu. Saya zoom middle. So kalau kita drag, dia akan jadi lebih besar lah. Okay. Okay. Alright. So kita ada tajuk. Kita punya map ni hampir selesai dah. Okay. Kita dah ada data yang kita masukkan. Kita ada arah utara yang terlalu besar ni. Kecilkan sikit lah. Place dia cantik. Okay. So data ni pun kita map kita nak zoom lagi. Mana dia? Layer extend. Kita boleh zoom ataupun kita akan zoom extend dalam ni, dalam QGIS yang utama. Kita zoom extend and then kita pergi balik dan kita refresh. Okay, dia akan hampir memenuhi ruang lah. So okay, kita ada scale bar. Okay, rasanya itulah dia. Okay, kalau satu lagi kita masukkan perkataan lah. Contohnya macam disediakan oleh. Masukkan yang baru. Kita retype balik. Disediakan oleh. Okay, so nama kita lah kita masukkan. Okay, pelajar 1 SPAG 2020 2021. Okay, geoinformasi kita punya department, and then kita punya fakulti alam bina dan hukum, Universiti Teknologi Malaysia. Alright, so nampak. So maklumat yang kita perlukan rasanya dah mencukupi lah. Okay, kita boleh rearrange align dia balik dekat center dan middle. Okay, nampak lebih kemas. Okay, ada lagi maklumat lain kalau nak masukkan boleh lah juga. Saya daripada petunjuk dan sebagainya ni. Okay, petunjuk ni macam besar pula dia punya perkataan petunjuk tu. So kita kecilkan sikit title dia. Alright. Okay. So kita, kalau kita dah puas hati, kita akan hasilkan dia punya ni lah,
output dia dalam bentuk map yang kita nak bagi orang ke dalam bentuk PDF ke kan. So kat atas ni boleh, kalau kita ada printer kita boleh print, ataupun kita nak export as image, ataupun export as SVG, ataupun nak export sebagai PDF. So kali untuk yang sisa ni kita siap simpan sebagai ni lah, image dulu. Okay, so kalau masukkan, kita ada banyak jenis ni. So you all boleh try tengok mana satu yang lebih accurate ataupun lebih resolution lebih cantik. So boleh pilih, saya suka PNG atau TIFF lah, PNG. Okay, kita namakan peta UTM tu untuk ni SVG 1443 lab 5 kan. Okay, save. So kita akan set dia resolution. Kalau nak lebih cantik kita boleh tinggikan lah resolution dia sampai 500 dot per inch. So dia akan jadi lebih banyak lah point-point per tinggi dan juga lebar dia. Okay, ataupun boleh kurangkan lah 300. Kita cuba 500 ke, kita boleh save dan dia akan proses lah kita punya data. So kalau settle ataupun tak ada masalah, dia akan tunjukkan sini export layout, successfully export layout tu di mana location dia lah. Alright, so rasanya itu sahaja untuk lab exercise nombor 5 ni. Terima kasih banyak-banyak, semoga berjaya. Assalamualaikum, jumpa lagi.